kami pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan jawapan balas daripada Menteri Sumber Manusia mengenai isu pasti yang berlangsung semasa sesi soal jawab Menteri di Dewan Rakyat pada pagi tadi. Saya menyebut kepada Yang Menteri dalam Dewan Rakyat bahawasanya pasti ini adalah aktiviti sukarelawan yang melibatkan ahli parti. Dia bukan aktiviti pekerja dengan majikan, bukan aktiviti perniagaan. Tetapi Menteri tak jawab soalan saya. Jadi saya tanya apa tujuan dibuat siasatan kepada semua premis pasti. Keluar surat daripada memo ataupun perkeliling daripada Kementerian Sumber Manusia mengarahkan Jabatan Tenaga Kerja JTK melakukan pemeriksaan di semua premis-premis pasti. Dia kata, okey, hak pasti saya nak cerita yang kamu kagum ni, YB ni kata bahawa pasti bukannya perniagaan. Hak pasti, ni nak cerita hak pasti. Bukan perniagaan. Dia adalah sukarelawan. Jadi impliedly dia nak bagi tahu, secara tidak langsung dia nak bagi tahu, kamu tidak tertakluk di bawah undang-undang dan juga Akta Pekerja 1955. Faham tak? Nak dengar lagi? Baik, kita dengar. Saya nak menyatakan di sini saya ada beberapa fakta dan dokumen yang boleh menjadikan bukti yang saya akan beritahu di sini. Yang pertama sekali saya nak sebut, pasti bukan entiti perniagaan ataupun sebuah tadika. Pasti merupakan program dan aktiviti PAS, Parti Islam Malaysia PAS, untuk anak-anak ahli dan penyokong PAS seperti di bawah pertukan Fasal 62 Perlembagaan PAS Pindaan 2020. Datuk Seri Siti Usaha Agung PAS pun ada sebelah saya ni, boleh mengesahkan. Yang kedua, program dan aktiviti pasti ini diiktiraf di bawah peruntukan undang-undang sedia ada di bawah Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966. Akta Pertubuhan 1966 18C menyebutkan keputusan parti politik adalah muktamad dan konklusif. Keputusan sesuatu parti politik atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya atau perlembagaan atau kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan, panjanglah saya nak baca, tapi itu punca kuasa yang diberikan kepada PAS untuk menjalankan aktiviti pasti. Dan pasti ini telah wujud sejak 1984. 40 tahun dah wujud. Alumni 1.1 juta. Murid ada ribu, guru ada ribuan. Dan saya yakin sebahagian besar anak-anak orang rakyat Malaysia ni hantar anak dia ke pasti. Okey. Sebahagian besar ni saya nak cerita. Okey, yang pertama sekali untuk hak pasti itulah pejuang kamu. Yang hak pasti tadi tu, yang FB nama hak pasti tadi tu, inikah yang terpaling pejuang? Sebab dia telah campak kamu di bawah bas. Throw you under the bus. Number one, dia kata bahawa pasti bukannya satu entiti perniagaan. Arti kata, dia tidak terikat dengan Akta Kerja, dia tidak terikat dengan Akta KWSP, dia tidak terikat dengan Akta SOKSO, dia adalah sukarelawan. Walaupun anda bayar bulan-bulan 80, 180, ada yang kata bayar 180, ada yang kata bayar 80, tak kisahlah. Tapi bila anda bayar gaji bulan-bulan, bayar yuran bulan-bulan, dia kata itu sukarelawan, bukannya. Dan dia bagi bukti. Buktinya berdasarkan kepada Perlembagaan Parti PAS dan juga berdasarkan kepada Akta Pertubuhan, bahawa pasti itu bukan sebuah perniagaan, bukan sebuah tadika. Dia bukan sebuah tadika, dia bukan sebuah taska, dia bukan sekolah. Dia bukan sekolah menengah, nama je. Sekolah menengah Islam, sekolah rendah Islam, Smiti, pasti, pusat asuhan. Dia tulis itu, Pusat Asuhan Tunas Islam. Dia bukannya tadika atau taska, dia asuhan. Aduh. Tuan-tuan, hak pasti tadi, mana ada hak pasti tadi kan? Jadi objektif anda untuk nak dibela tadi tu tak boleh buat apa dah. Okay. Alright. So siapa sebenarnya? Okay, siapa sebenarnya? Dia kata 40 tahun dah tak ada orang kacau kami. 40 tahun. Tak ada siapa pun kacau kami. Tak ada masalah pun. Pertama sebab kami buat kerja lah. Tapi yang kedua, sebenarnya yang menyebabkan siasatan itu berlaku disebabkan oleh hak pasti ni.
telah membuat satu laporan. Kami adalah sebahagian dari guru pasti yang tertindas dan telah bertindak membuat aduan kepada JTK supaya membuat siasatan. JTK itu apa? Jabatan Tenaga Kerja. Orang lain yang merasakan hak mereka dizalimi atau gaji rendah boleh terus buat aduan ke JTK terdekat. Berhenti merungut dan berderita. Bangun dan bangkit tegakkan hak kita. Negara kita ada undang-undang yang melindungi pekerja. Jangan biarkan diri ditindas oleh sesiapa pun. Bertindak sekarang. Nak tanya pasal isu pekerja, hak pekerja? Boleh klik link di bawah. Okay, kita baca komen dia. Jalan terus. Kami sokong. Bagus. Ustaz Wan. Saya nak baca komen dia lah. Rana. Dia kata, salam tuan, tolong perjuangan hak kami. Okay, dia jawab kat sini. Dia tak panggil gaji cikgu. Dia panggil allowance je. Bayaran untuk pelajar sangat murah. Jadi tak boleh tampung gaji guru. Dan jangan terkejut. Ada geng T20 yang hantar anak ke pasti. Tipu jumlah pendapatan. Jap. Pasti khas untuk B40 sajakah? Saya rasa ia open untuk semua. Dan T20 yang hantar anak ke pasti bukan kerana yuran murah. Tapi kerana silibus mereka bagus. Guru-gurunya bagus. Kata jawapan ni lah. Ini Fadil Saleh. Ni dia tak jawab. Ni cikgu ni lah. Right? Tolong perjuangkan hak kami, dia kata. Okay. For everyone's information. Untuk makluman semua, di sebalik isu pasti dan kepatian, Mahkamah Buruh sudah buat keputusan bahawa guru pasti ada pekerja yang sama seperti pekerja lain di Malaysia, Perpandukan Akta 1955, Pindaan 2022. Dan ini bila Tanaka jawab lah. Pasti itu program parti. Ia di bawah selia Dewan Pemuda. Ia mendidik asas mengenai, namun di hari masyarakat nampak asas pendidikan sangat baik. Okey. Okey, dia kata, yang duk pi kacau pasti kena faham dulu apa itu pasti. Bukan sekolah, bukan premis, bukan guru pasti, bukan buruh, bukan pekerja. Mereka adalah sukarelawan yang mau berkhidmat untuk mendidik anak-anak kecil. Jadi guru-guru pasti harap fahamlah yang anda adalah sukarelawan. Guru-guru pasti kena faham anda adalah sukarelawan. Jadi bila sukarelawan, gaji anda tu tidak penting jumlahnya. Anda dibayar 600 ke, tak dibayar langsung ke, anda adalah sukarelawan. The moment anda masuk pasti, anda sebenarnya setuju untuk jadi sukarelawan. Kalau anda tak puas hati jadi sukarelawan, berhenti, cari kerja lain. Itulah mesej yang nak diberikan oleh pimpinan PAS sebenarnya. Kalau kau faham, kau faham. Kalau kau tak faham lah. Tapi itulah sebenarnya mesej yang diberikan oleh pimpinan PAS. Kan? So tuan-tuan, kesimpulan kita boleh bawa dari sini apa? Alasan ke? Atau memang hakikatnya pasti ni adalah satu tempat di mana orang-orang atas yang kaya-kaya semakin kaya. Pemimpin mereka ni makin kaya, tuan-tuan. Jangan tak tahu. Ada di kalangan pemimpin-pemimpin mereka itu yang ambil rasuah. Jutaan ringgit. Ana tahu. Kan? Jutaan ringgit. Rasuah. Saya tak kata rasuah yang dalam konteks itu. Tetapi rasuah dalam 90 juta ringgit. Tetapi bila sampai kepada pasti, oh, Syekh, akhi, ukhti, bersabarlah. Ini adalah jihad kita di jalan Allah. Perjuangan kita di jalan Allah. Maka kalau kita sukarela, balasannya adalah akhirat. Tapi tak apa, kami kaya tak apa. Hampa miskin, tak apa. Itu kena syukur, redha. Tak tahulah, saya tak kisah sangat pun. Kalau dia nak sukarela ke, dia nak melingkup tentang balik ke, lantak dia lah, tuan-tuan. Saya lebih recommend yelah, memang pasti ni ada yang murah, ada yang lebih kurang je sebenarnya. Tapi kalau tuan-tuan betul-betul nak yang bagi saya lebih seimbang, antara lain lah, di samping Taska Abim lah, adik saya dulu masuk Taska Abim dekat Petrajaya tu. Ada satu lagi adalah Taska yang dipelopori oleh Musleh atau Ikram.
Antaranya adalah, kalau tak silap saya, Al-Amin. Al-Amin. Dia lebih mahal sikit daripada Pasti ni. Tetapi bagi saya silibus dia lagi baik. Cara pembelajaran dia lagi baik. Dan yang penting, dia tak ajar anda jadi walaun. Alright. Okay. Dia marah sebenarnya, dia kata, sepatutnya bukan pergi siasat kami, bantulah kami. Tak, kejap. Nak bantu kenapa? Kalau kamu agensi yang berdaftar di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, secara perniagaan baru boleh kerajaan bantu. Tapi kamu kata kamu sukarelawan. Jadi nak bantu macam mana? Itu persoalannya. Jadi yang mana satu ni? Kamu nak bantuan ke kamu sukarelawan? Kan? Yang mana? Sebenarnya yang mana, tuan-tuan? Sebab itulah saya kata, kalau PAS memerintah kita, hancur negara kita, tuan-tuan.